Ustaz, kenapa Ustaz rekod? Apa? Kenapa Ustaz rekod? Rekod Orang lah. 4 orang. Tak apa, tunggu je lah. Tunggu Kita dah habiskan, dah belajar kita punya buku teks akhlak kan. Jadinya, kita nak buat apa? Kita ulang lah. Kita akan ulang balik punya tajuk dari awal. Minggu depan kita dah habis kan akhlak untuk apa? Assalamualaikum. Salam. Mana Farisha tak masuk pun, tadi kan dia tanya awal. Apa Ustaz? Farisha mana? Tak masuk Siapa? Farisha, tadi kan dia tanya dalam grup ke? Belum. Tak apa. Allah. Mana? Mana lagi? Latihan semua dah siap ke yang minggu lepas punya? Minggu lepas buat apa tah latihan? Minggu lepas latihan akhlak. Akhlak muka surat 35 dan 36. 35 dan 36. Dah siap ke semua? Ada yang hantar, yang belum dihantar? Yang dah tak hantar dah siap ke belum? Ke surat? 35 dan 36. Razan dah siap ke? Itu kan Razan tanya ke? Dah. Saya dah siap. Saya dah Kau siap. dah hantar. Maria masuk dah ke? Panjang umur dia.
Jom, mula. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa semua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah Allahumma taf alaina hikmatakum wansur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. amri wa tadi Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam semua boleh tutup mic. Ifah ada, Razan ada, Syamil, Mariam, Khalis, Isyad, Akilah, Amar, dan Mia. 10 orang. Okey. Macam kita dah tahu, kita dah panjang umur. Macam mana kita dah tahu, kita dah habis kita punya silibus atau kita punya mata pelajaran fiqh kita. Jadinya, kita akan ulang balik sampai kamu ingat apa yang diajar. Yang tu je. Belajar ulang banyak kali tak apa, baru kita ingat. Betul? Jadinya buka buku teks muka surat. Minggu lepas kita dah belajar apa? Minggu lepas kita ulang sikit Minggu lepas kita dah belajar tajuk apa? Tajuk yang akhir sekali. Iaitu muka surat 37 buka. Muka surat 37 tu kita dah belajar tajuk iaitu pemaaf. Pemaaf tu apa? Kita tengok sikit Tutup mic semua. Amar tutup mic Amar. Okey, macam mana kita dah tahu, minggu lepas kita dah belajar tajuk iaitu tajuk pemaaf. Kita tengok apakah kamu tengok buku teks kamu Yang mana tak ada, dengar je Ustaz beritahu. Yang mana pemaaf. Pemaaf tu apa? Pemaaf ialah memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas terhadap kesalahan orang lain. Yang tu adalah kita punya pengertian pemaaf. Apa? Ingat tak pemaaf tu apa? Pemaaf ialah memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas terhadap kesalahan orang lain. Tengok kelebihan, macam yang kita dah belajar minggu lepas, antara kelebihan-kelebihan dengan sifat pemaaf apa? Diredai oleh Allah dan Rasul, disukai ibu bapa, guru dan rakan, mengeratkan hubungan silaturahim, jiwa akan menjadi tenang, dapat menghindarkan pergaduhan. Yang tu antara kelebihan ataupun fadilat pemaaf. Tengok dia punya apa? Akibat pula. Akibat kita tidak bersifat dengan pemaaf. Dimurkai oleh Allah dan Rasul. Tidak disukai ibu bapa, guru dan rakan. Hidup sentiasa kegelisahan. Jiwa akan menjadi tidak tenteram dan boleh menimbulkan pergaduhan. Betul lah. Kalau kita tak pemaaf, maka sifat yang ada pada kita ni apa? Kita panggil pemarah lah kita kan. Perongos lah kita panggil. Pemarah lah. Jadinya kalau kita tengok orang buat salah kat kita, sikit kita nak marah, sikit kita nak marah. Yang tu merupakan sifat yang buruk lah kita kan. Berlawanan dengan sifat pemaaf. Sebab tu dengan ada sifat maaf, kita boleh menghindarkan pergaduhan. Kalau orang buat salah kat kita, kita tak perlu nak marah dia. Kita hanya perlu memaafkan. Memaafkan tu lebih baik daripada bergaduh lah. Okey, yang tu adalah sedikit sebanyak tentang mata pelajaran untuk minggu lepas. Jadinya hari ini kita akan kembali balik tajuk yang pertama. Muka surat 1 ni, tak buka dah ni. Muka surat 1 tajuk yang pertama. Apa? Adab menziarahi orang sakit. Tengok. Yang ni adalah contoh-contoh ni kita dah belajar banyak kali kan. Jadinya tak apa, kita ulang lagi belajar. Antara contoh-contoh ataupun adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Apa? Pertama.
adab-adab ni ataupun kita panggil kita punya adab lah. Adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Yang pertama apa? Ni pertama ni. Memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Maksud kata kat sini, pilih waktu yang sesuai lah untuk kita melawat. Contoh, saya kata apa sebelum ni? Janganlah melawat waktu pukul awal pagi sangat. Contoh pukul 6 pagi dah terpacak depan rumah dah. Tak boleh lah macam tu. Elok pukul 9 ke, pukul 10 ke. Kalau petang, malam tak payah lambat sangat, pukul 12 malam. Kalau tengah hari tu, orang tengah bersiap-bersiap dalam pukul 12.30 ke 1 tu, kalau boleh elakkan lah. Sebab waktu orang tengah beristirahat kan. Jadinya cuba elakkan. Waktu yang sesuai waktu bila? Petang, lepas asar, pukul 3 ke kan. Pagi ke 10, 11. Waktu yang sesuai lah untuk kita berziarah untuk orang-orang yang sakit. Kalau datang rumah pukul 3 pagi, semua boleh lah tapi tak sesuai lah. Yang tu kita panggil kurang adab lah. Kita kata tu nak dia punya perbuatan tu elok-elok dah. Sebab apa? Dia nak Fadlan Zakwan. Fadlan Zakwan silap masuk ke apa? Contoh, pukul 3 pagi tu boleh lah datang tu, tapi kita katakan kurang adab lah. Dia punya niat tu elok lah nak ziarah orang sakit, betul tak? Tapi pukul 3 pagi. Orang sakit tu nak berehat lah. Orang dalam rumah sakit tu. Fadlan. Fadlan silap masuk Fadlan. Orang-orang yang silap. Orang-orang yang macam ahli keluarga pesakit tu mestilah nak tidur pukul 2-3 pagi kan. Jadinya kalau kita datang waktu tu, memanglah niat kita baik tapi kita panggil tak beradab lah macam tu. Betul tak? Sebab tu kita kena penting sekali kita kena tengok memilih waktu yang sesuai untuk berziarah ataupun untuk melihat orang sakit lah. Yang kedua, kita kenalah memendekkan waktu ziarah. Janganlah pergi sampai, contoh saya kata pergi pukul 10. Malam baru balik. Pukul 11, pukul Isyak ke lepas malam. Tak boleh lah macam tu. Sekurang-kurangnya sejam, 2 jam tak apa dah kan. Pergi rumah orang sakit sebab apa? Orang sakit ni dah nama pun dia sakit, mesti dia nak berehat banyak kan. Kita sekadar cukup pergi, ziarah dia, tanya khabar, kita doakan dia, sembang-sembang sikit, lepas tu baliklah sejam atau 2 jam itu je. Janganlah sampai 5 jam, 6 jam, 4 jam, lama sangat. Jadinya, sekejap sahaja, iaitu memendekkan waktu ziarah. Yang tu adalah adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Kat depan ni nampak tak? Ke nampak hijau? Kalau nampak hijau, beritahu tau. Sebab tadi dah nampak hijau. Okey, seterusnya. Mengucapkan. Adab yang ketiga. Mengucapkan kata-kata yang baik sahaja. Pergi rumah kawan kita, nak ziarah orang sakit, pergi mengata kawan, ish kamu ni. Contoh dia naik motor kan. Contoh dia naik motor, lepas tu dia accident. Atau dia naik kereta, dia accident kan. Kamu pergi rumah dia, kamu kata, apa bawa motor tak reti ke apa, contoh kamu kata macam tu. Yang tu adalah perbuatan yang kurang adab, kita panggil kurang adab lah. Sebab tu kita kena ada antara adab dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kena penting dalam ni sebab apa? Orang yang tengah sakit, dia punya emosi dia tak stabil sebab dia tengah sakit kan. Jadinya dia mengharapkan kata-kata yang baik sahaja. Okey, adab yang keempat. Berkata dengan suara yang lembut dan sopan. Bila mana kita Adam Darwish, mikrofon awak. Adam Darwish, mikrofon awak. Adam Darwish, mikrofon awak. Tak ada mute. Tak ada mute, kenapa? Adam Darwish, mikrofon awak. Okey, yang seterusnya. Mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Sebab tu antara adab-adab dia, kita
mendoakan orang yang sakit itu agar cepat sembuh. Doa ni kita dah belajar dah kan. Kita bukan sangat dah belajar, kita dah hafal doa ni. Sekarang kita akan masuk balik doa tu. Macam mana? Kita nak buat ulang kaji balik bacaan doa untuk ziarah orang yang sakit. Okay, seterusnya, memberikan yang terakhir iaitu memberikan kata-kata nasihat supaya bersabar, tabah dan bersangka baik kepada Allah. Yang ini adalah yang utamalah. Contoh orang yang sakit ni mesti dia fikir macam-macam. Jadi kita sebagai kawan dia, kita sebagai saudara dia, kita kenalah apa? Memberikan kata-kata nasihat supaya bersabar, sentiasa bersabar, beritahu dia tabah dan bersangka baik kepada Allah. Janganlah kita apa? Kita join dia. Contoh kita apa? Kita bukan nasihat, kita apa? Kita dia tengah sakit, kita pergi rumah dia, kita cakap benda-benda yang tak baik. Jadi itu adalah perbuatan yang kurang adab. Kita hendaklah apa? Memberi kata-kata nasihat lah supaya dia bersabar, bertabah ke, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu adalah antara adab-adab ketika menziarahi orang yang sakit. Okey. Seterusnya, muka surat 2. Muka surat 2. Masuk ke? Tak boleh masuk. Buka muka surat 2. Yang ni adalah doa ataupun kita dah hafal banyak dah hafal doa ni. Doa sebelah. Yang ni apa? Hadis, dalil. Ini adalah dalil ataupun bukti kata Nabi menggalakkan menziarahi orang sakit dengan apa? Dengan kelakuan Nabi ataupun dengan perbuatan ataupun percakapan ataupun pengakuan Nabi. Yang ini dalil daripada hadis Nabi SAW. Dalil menziarahi orang sakit. Apa dalil dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Sabda apa? Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Maksudnya apa? Man 'ada, barang sesiapa yang mengunjungi. Man 'ada ni maksudnya sesiapa yang mengunjungi ni. Man 'ada maridan, orang sakit, au zaron akhon, atau menziarahi saudara seagama, fillah, saudara seagama tu fillah lah, nadahu, maka malaikat berseru kepadanya, bi an tibta, baik engkau dan baik perjalanan engkau. Apa? Bi an tibta wa taba mamshaka, dan baik perjalanan engkau, wa tabawwa'ta, dan sesungguhnya engkau, minal jannati manzilan, akan ditempatkan di dalam syurga. Ini riwayat Imam Tirmizi ataupun Tirmizi. Ini riwayat daripada apa? Kenapa? Ini adalah hadis daripada Nabi Muhammad SAW daripada Abu Hurairah. Ini hadis ataupun dalil yang mengatakan Nabi menggalakkan ataupun Nabi menyuruh kita untuk menziarahi orang yang sakit. Sebab apa? Malaikat akan apa? Berseru kepadanya, baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan di dalam syurga. Maksud kata, daripada awal perjalanan kita sampai kita dah balik rumah, malaikat apa? Malaikat mendoakan kita punya keselamatan dan kita punya keselamatan, dan malaikat apa? Malaikat kata apa? Sesungguhnya engkau akan ditempatkan di dalam syurga. Yang itu juga malaikat pun mendoakan kita
barang siapa yang menziarahi orang yang sakit. Ini adalah dalil menziarahi orang yang sakit. Kita tengok ke surat seterusnya. Muka surat 3. Doa. Doa ni banyak yang dah hafal kan? Semua ingat lagi kan? Doa ini adalah bila mana kita sampai ke jumpa, kita pergi ke rumah orang yang sakit tu, kita disunatkan untuk ataupun kita dikehendaki untuk membaca doa ni. Apa doa dia? Daripada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Doa ni Ustaz tahu banyak yang dah hafal kan. Yang mana belum hafal tu minta-mintalah hafal. Sebab apa? Doa ni berguna untuk kita guna sampai ke akhir hayat kita. Doa ni sekurang-kurangnya kita, kalau kita berziarah untuk orang sakit, kita mendoakan dia. Kalau kita tahu doa ni, kita boleh baca doa ni kan kat dia. Contoh kita pergi melawat orang sakit, contoh macam ni, nampak gambar ni. Dia pergi rumah orang sakit, dia doa, Allahumma rabban nasi adhabil ba'sa ishfihi anta syafi wa la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Ulang sekali lagi. Allahumma rabban nasi adhabil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Ulang lagi. Allahumma rabban nasi azhabil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Yang tu adalah antara doa-doa dia lah. Doa yang Nabi anjurkan untuk ketika menziarahi orang sakit. Kita tengok maksud dia apa pula. Wahai Allah, Allahumma rabban nas, maksudnya wahai Tuhan kami, wahai Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah adhabil ba'sa, hilangkanlah ba'sa ni sakitnya, ishfihi, sembuhkanlah dia, ishfihi ni sembuhkanlah dia, wa anta syafi, engkau Tuhan yang menyembuhkannya, la shifaa, tidak ada yang menyembuhkan, illa shifauka, melainkan kesembuhan engkau. Dengan sembuh apa? La illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Dengan sembuh yang tidak diingini sakitnya. Yang tu adalah contoh-contoh doa ketika dia banyak contoh lah doa menziarah sakit ni, antara yang daripada hadis Nabi lah, kita dianjurkan untuk mengikut doa ni ketika ziarah orang sakit. Okey, ingat doa ni. Doa ni memang kena hafal macam mana pun. Cubalah hafal sikit-sikit pun. Allahumma rabban nasi azhibil. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa. Adhabil ba'sa ishfihi wa anta syafi illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Ustaz dah hafal dah sekali je Ustaz ingat. Allahumma rabban nas adhabil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Yang tu adalah contoh-contoh doa untuk menziarahi orang sakit. Doa ni penting kena hafal Okey, yang seterusnya muka surat 4. Muka surat 4. Okey, fadilah ataupun kelebihan beradab ketika menziarahi orang sakit, ataupun kelebihan ataupun fadilat ataupun fadilah, kelebihan beradab ketika menziarahi orang sakit. Kelebihan kenapa kita beradab ataupun beradab ketika menziarahi orang sakit. Pertama, sebab apa? Antara kelebihan dia apa? Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita inginkan sekali lah, diredai ataupun disukai oleh Allah dan Rasul. Yang tu lah. Sebab apa?
Bila mana kita dapat redha Allah dan Rasul, maka jawapan dia apa? Syurgalah kita punya jalan kita punya syurgalah kita punya tujuan dia. Jadinya penting apabila disukai oleh Allah dan Rasul. Bila mana Allah dan Rasul kita suka kita, bukan setakat nikmat di dunia, nikmat di akhirat pun akan dapat. Nikmat dunia Allah bagi, nikmat dekat akhirat pun Allah bagi. Ini antara kelebihan disukai oleh Allah dan Rasul. Nak disukai oleh Allah dan Rasul ni paling mudah. Apa? Buat Beradab. beradab lah. Antara yang paling senang, ni termasuk beradab termasuk dalam perkara ni. Antara perkara yang senang nak masuk, antara perkara yang paling mudah untuk Allah sayang dan Rasul sayang kita apa? Buat perkara yang disuruh dan tinggalkan perkara yang dilarang. Dua tu, benda tu je. Senang tak? Senang je kan? Allah kata apa? Buat. Rasul kata apa? Buat. Allah dan Rasul larang, maka kita tinggalkan dia. Yang tu saja adalah kita ni patut dah tahu tau. Kita punya jalan mudah nak ke syurga. Macam tu je dah. Buat yang Allah suruh, tinggalkan yang Allah larang. Tapi kita tahu kan benda tu payah. Jadinya sebab tu kita perlu apa? Kita perlu cuba lawan ataupun cuba sebaik mungkinlah kita punya dalam beribadat kepada Allah tu. Dan tu adalah kita punya jalan yang mudah lah. Buat perkara yang Allah suruh dan tinggalkan perkara yang Allah larang. Bila mana kita buat perkara yang Allah suruh dan tinggalkan perkara yang larang, maka kita punya diri kita akan berasa lebih baik di dunia ataupun di akhirat. Termasuk kata diri kita jadi lebih baik kan? Lebih baik macam mana? Termasuklah perkara kita apa? Kita lebih beradab. Kita lebih tak sombong. Kita sentiasa merendah diri. Semua termasuk dalam perkara tu. Dan itulah pentingnya disukai oleh Allah dan Rasul. Nampak senang je kan? Disukai oleh Allah dan Rasul. Padahal dia punya jawapan, dia punya makna dia mendalam. Bila mana Allah dan Rasul ke, maka syurgalah jawapan dia kita. InsyaAllah. Okey, yang kedua. Dapat ganjaran pahala daripada Allah. Pahala Allah. Pahala ni nikmat. Pahala ni merupakan kan? Kita punya timbangan kita dekat akhirat kelak. Jadinya kita kena kumpullah pahala kita dekat dunia ni. Kan? Nak masuk syurga. Okey. Yang ketiga. Dapat mendoakan kesembuhan pesakit. Ni antara dia punya kelebihan kita menziarahi. Sebab apa? Dengan menziarahi kita dapatlah berjumpa ataupun mendoakan kesembuhan pesakit itu. Baca doa macam mana? Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Itu antara doa-doa yang perlu kita tahu ataupun yang perlu kita hafal ketika untuk menziarahi orang sakit. Dan yang seterusnya, yang keempat, dimurahkan rezeki oleh Allah. Sebab tu saya kata ni yang penting ni. Bila mana disukai oleh Allah dan Rasul ni, maka kehidupan kita di dunia pun terjamin, dekat akhirat lagi-lagilah terjamin. Sebab apa? Allah sayang orang yang taat kepada dia. Taat tu macam tu saya kata tadi, taat tu buat perkara yang disuruh dan tinggalkan perkara yang dilarang. Semudah itu saja. Cakap memang mudah tapi kita tahu payah benda tu. Betul? Okey. Seterusnya yang ke 1 2 3 4 5. Panah yang kelima. Mengeratkan hubungan silaturahim kita sesama manusia lah kan. Sebab apa? Bila mana kita ziarah kawan kita itu, kita mendoakan dia, kita mengucapkan perkara-perkara yang baik kat dia, maka kawan kita, hubungan kita dengan kawan kita tu akan menjadi lebih kuat ataupun kita lebih erat lah jadinya. Hubungan kita apa? Mengeratkan lagi lah hubungan silaturahim kita. Kita panggil apa? Blood brother lah. Kalau bahasa orang putih kan. Blood brother. Yang terakhir. Yang ketiga. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Menggembirakan pesakit. Betul lah. Sebab kita tahu bila orang tengah sakit ni, dia punya emosi kan, dia tengah sedih kan. Jadinya bila mana kita, bawa apa ni?
bila mana kita datang tu jadinya sedikit sebanyak dapat juga melupakan kesakitan dia. Dengan apa? Kita boleh berborak dengan dia. Kita apa? Sebab apa? Kita tengok balik adab muka surat 1 tadi. Kita apa? Kita bercakap dengan memberikan kata-kata nasihat, kita mendoakan dia. Jadinya apa? Dia dapat menggembirakan hati pesakit itu. Betul? Dan yang terakhir, memberi semangat kepada pesakit. Macam itulah menggembirakan, memberi semangat. Dengan mana kita memberikan kata-kata nasihat kat dia. Jadinya dia beri semangat kat dia. Contoh kita pergi, sabarlah kan. InsyaAllah apa semua baik. Lepas kita cakap macam tu, sabarlah kan. InsyaAllah Allah sayang kita, betul Allah uji kita. Contoh kita macam tu. Jadinya sedikit banyak kita dapat melegakan ataupun memberi semangat kepada para pesakit. Okey. Akibat pula. Tadi fadilat. Patutnya letak akibat kat atas. Akibat ataupun balasan ataupun azab ataupun keburukan lah. Keburukan tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Apa? Yang pertama, tidak disukai oleh Allah. Yang ni lah kita paling tak nak sekali dah. Sebab bila mana tidak disukai Allah dan Rasul ni, apa jawapan kita apa? Maka jawapan dia neraka lah jawapan dia. 30 minit. Maka bila mana bila mana kita Allah tak suka dan Allah dan Rasul tak suka kita, maka kita punya kehidupan kita di dunia pun dah berantakan, kita punya kehidupan kita di dunia pun dah tak tentu hala, di akhirat kelak wallahu alam macam mana kita punya kehidupan kita di akhirat. Dan dunia pun kita dah serabut dah. Buat yang tu tak kena, buat yang ni tak kena. Sebab apa? Allah dan Rasul tak suka kat kita. Jadinya kehidupan dunia kita dah tak tentu hala. Kat akhirat Allahu Akbar wallahu a'lam. Macam mana tu? Okey, yang seterusnya. Akibat tidak beradab lagi. Yang kedua, panah yang kedua ni panah yang kedua. Tidak mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah. Bila mendapat rahmat Allah ni, macam-macam kata kehidupan kita kat dunia ni tak tentu arah. Kita buat yang tu sikit salah, kita buat yang tu kita fikir salah, kita buat yang tu tak serba kena, kita katakan. Nak tulis apa pun tak jadi, apa-apa kita tak ada. Sebab apa? Tak ada rahmat daripada Allah. Maksud kata rahmat ni bukan setakat macam rezeki, macam-macam lah. Keluarga kita katakan antara rezeki kan. Keluarga ni pun rezeki kita. Duit ni rezeki juga, tapi bukan semuanya duit. Kebahagiaan tu rezeki kita juga. Makanan tu rezeki kita juga. Hujan pun rezeki kita juga. Rezeki ni bukan semata-mata duit banyak. Keluarga merupakan rezeki yang Allah bagi. Apa lagi? Kasih sayang. Tu merupakan rezeki yang Allah bagi kat kita. Apa lagi? Hujan. Macam-macam lah kita katakan. Benda yang Allah turunkan kita banyak, sampai udara ni pun rezeki yang kita katakan. Cuma kita je tak perasan. Cuba bayangkan kamu tak ada udara, tengok. Macam kes sekarang ni. Orang yang sakit kan. Tengok dia orang memerlukan udara kan. Cuba kita bayang kita tak hidup. Kita tak hirup udara. Jadi macam mana? Boleh bernafas ke kita? Tak boleh. Sebab tu udara ni antara nikmat yang paling besar Allah bagi dekat kita. Tanpa minta duit sikit pun. Betul? Udara free kan? Bila mana benda percuma ni, maka banyak manusia yang lalai. Endah tak endah, maka banyaklah tak semayang sekarang ni. Tadi tak tahu siapa tadi semua semayang ke Zuhur. Sebab apa? Kalau bila mana dengan sembahyang kita kena didik diri kita supaya buat dari awal. Contoh kamu sekarang dah umur berapa? 9 tahun. Maka dah boleh cuba sembahyang 5 waktu sehari. Kalau rajin lagi, pagi subuh tu sembahyanglah. Sebelum subuh tu solat sunat qabliyah subuh tu. Sebelum lepas azan subuh kamu solat sunat qabliyah subuh. Tu kamu dapat seisi dunia. Tu antara punya nikmat dia. Lepas tu lepas kamu mayang subuh, tunggu waktu duha pula. Waktu duha sembahyanglah sunat duha. Tu antara kita punya cara-cara untuk kita lebihkan beribadah kepada Allah. Macam saya katakan, solat benda yang wajib ni tak cukup untuk menampung kehidupan kita di akhirat. Kita kena memperbanyakkan amalan kita supaya
mempermudahkan perjalanan kita di akhirat kelak. Contoh. Okey. Yang ketiga, kotak yang ketiga, apa tu ni? Anak panah yang ketiga. Menyusahkan hati pesakit. Betul lah. Kita sampai-sampai rumah dia, kita sembang. Ish, apalah kau ni? Kan kita kata, apalah dia ni? Kan bawa motor tak reti. Ish, apalah kau ni? Menyusah orang jaga kan? Dah patah kaki lah. Kita kata itu jadi apa? Menyusahkan hati penyakit lah. Hati pesakit lah. Ish, dia kan? Jadi macam tu perbuatan yang kurang beradab, kita katakan akibat lah, kita katakan. Dan yang terakhir, menggores hati keluarga pesakit. Betul tak? Contoh kita pergi-pergi, macam Ustaz kata tu, pergi-pergi kita kata kat pesakit, kita kata kat keluarga, datang, kita datang ni, tak hidang air ke, apa makanan ke, kita cakap tu kan. Jadinya, perbuatan itu boleh menggores ataupun melukakan hati keluarga dan pesakit. Okey. Menziarahi orang sakit. Latihan sebanyak buat dah ni. Sekejap saya tengok. Buka buku latihan semua, akhlak sampai mana dah kamu buat? Muka surat 4 buat lagi. Masa buat dah ni. Nazam muka surat 4 baik dengan 3, 3, 4. Cek. 3, 4. Kejap saya tengok. Latihan. 3, 4 saya dah buat. Mariam dah buat, Mariam. 3, 4 saya dah buat. Saya dah buat. Mariam, Akila dah buat. Dah. Mariam dah buat. Dah. Dah buat. Tu dah kita dah siap. siapa tak siap lagi? Faisal dah siap? 3 dengan 4. Damia dah siap? Isyad dah siap? Yang mana tak siap tu habiskan muka surat 3 dan 4. Yang mana dah siap tak payah buat kerja sekolah. Boleh? Ya. Boleh ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 12. Ammar, Isyad, 12. Akilah, Farisha, Hanan, Khalis. Rafael tak masuk Jadinya latihan muka surat 3 dan 4 sahaja bagi yang tak siap. Isyad dah siap ke belum, Isyad? Mana? Tunjuk buku. Amal Dawih dah siap? Muka surat yang berapa? Ya Allah. 3, 4. 3 dengan 4. 3, 4. Farisha dah siap ke belum, Farisha? 3 dengan 4. Was, Omar Koyung dengan Was dah siap? Khalis dah siap? Hanan? Okey. Tak apa. Yang mana dah siap, tak payah buat kerja sekolah. Yang mana dah tak siap lagi, habiskan Yang tu saja. Wallahu a'lamu bisawab. Kita jumpa lagi untuk hari apa? Kita jumpa lagi untuk hari esok kot. Hari apa? Hari apa Tak tahu. Hari Jumaat ni. Jumaat ni fiqh dengan tauhid. Wih, akhlak 10 kot. Aduh. Cantik. Okey, wallahu a'lam. Okey, baca doa semua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaudi'uka, bukan astaghfiruka. Allahumma inna astaudi'uka. Astaudi'uka ma anamta taqdiru ilayya